Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muka surat 19. Sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita duk dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk peringkasan ASWJ. Kan? Kita kena tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan malam ni insya-Allah kita tengok bila munculnya Ahli Sunnah, perkataan ataupun istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ni mari di mana? Istilah ataupun penggunaan perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah ini telah ada sejak generasi pertama umat Islam pada kurun yang dimuliakan Allah. Apa maksud generasi pertama? Iaitu generasi sahabat. Generasi yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qarni, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah di zaman aku. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu sahabat. Itu dipanggil generasi pertama. Jadi maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah ni, istilah penggunaan Ahli Sunnah wal Jamaah ni telah pun digunakan di zaman generasi pertama, iaitu kurun yang dimuliakan, yang Nabi SAW sebut kurun yang terbaik, iaitulah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Istilah ni kita dah clear dah minggu-minggu yang lalu, apa itu sahabat, apa itu tabi'in, apa itu tabi'ut tabi'in. Jangan lupa, apa itu sahabat, apa itu tabi'in, siapa itu tabi'ut tabi'in. Kena bagi clear elok. Lepas pada ni, bila sebut perkataan tu kita dah faham dah.
Jadi pengarang kita kata penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dah lama dah digunakan, sejak daripada zaman sahabat telah digunakan pakai, sejak di zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Mana buktinya? Buktinya kalau kita tengok di dalam tafsir Ibn Kathir, di dalam menafsirkan ayat 106 daripada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه. Ayat 106 daripada surah Ali Imran. Allah kata yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Ni Allah Taala cerita ayat ni rentetan daripada ayat yang sebelum tu. Allah kata wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang berpecah. Dan walaupun memang sebenarnya tabiat dia memang kena berpecah. Sebab yang betul dengan tak betul tak boleh duduk sekali. Itu lazim lah. Hak yang betul dengan tak betul dia tak boleh duduk sekali. Sama ada hang betul ataupun hang tak betul. Sama ada hang nak ikut hak betul ataupun hang nak ikut hak tak betul. Itu lazim lah. Tapi Allah tegaskan wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu tergolong dari kalangan orang yang berpecah, wakhtalafu dan berkhilaf min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka itu kebenaran. Ini memang tabiat lagu tu dah. Asal duk lelok bila dengar orang cerita hak betul, dia tak boleh terima, dia pisahkan diri dia. Dia lari. Dia tak boleh duk, tak percaya dah. Macam tu Nabi SAW awal-awal semua orang pakat setuju dengan dia. Tapi bila dia cerita kata dia mari ni nak abang kata Tuhan ada satu ya. Hak lain tu semua tak ada. Pakat lari habis. Tinggal dia seorang lah kali dia berkena Ahmad. Berhijrah ke Madinah. Itu cerita dia. Sebab apa? Sebab kebenaran itu dia tidak boleh bercampur dengan kebatilan. Qul ja'al haqq wa dhahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran akan terhapuslah kebatilan dan benda-benda yang batil itu pasti akan lenyap. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi kita berpecah, lari daripada kebenaran kena? Sebab Allah kata ulaika lahum adzabun azim. Karena mereka itu akan ditipu azab yang besar. Bila tu azab besar itu? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Iaitulah pada hari kiamat di mana manusia ini akan berpecah kepada dua puak, iaitulah mereka yang putih wajahnya dan mereka yang hitam wajahnya. Di dalam hal ini, dalam menafsirkan ayat ini, pakar tafsir di kalangan sahabat ni ada seorang pakar dalam bidang tafsir. Nama dia Abdullah bin Abbas ataupun masyhur dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Yaumal qiyamah, yakni yaumal qiyamah. Maksud yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh tu, yakni yaumal qiyamah hina tabyaddu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Itu perkataan Ibnu Abbas. Itu perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Maksud yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh itu, kata Ibn Abbas, yakni yaumal qiyamah hina tabyaddu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Penafsiran dia ada agak tentuan dalam kitab tu. Yakni pada hari kiamat ketika menjadi putih wajah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perkataan ahlus sunnah wal jamaah itu telah pun digunakan di zaman sahabat dulu. Siapa yang guna? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dah guna dah perkataan itu. Di dalam menafsirkan ayat ni.
Wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah wal firqah. Ini perkataan Ibnu Abbas ni. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam menafsirkan ayat 106 daripada surah Ali Imran. Boleh tengok ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada penakalan daripada Ibnu Abbas. Wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah wal firqah. Dan menjadi hitam wajah-wajah ahlul bid'ah dan ahlul perpecahan. Pok-pok yang ada firqah. Itu kita tuan-tuan di dalam kehidupan kita ni kita tak boleh ada pok-pok. Tak boleh. Allah kata wa'tasimu bihablillah. Sebelum ayat ni surah Ali Imran enggak? Sebelum ayat ni wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah. Kita ni ada satu pok ya. Kalau ada jadi banyak pok, habis. Tak boleh banyak pok. Kena satu ya. Pok tu pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, kita akan jadi apa? Muka hitam di akhirat nanti. Siapa muka hitam? Iaitu ahlul bid'ah. Orang-orang yang duk buat benda-benda yang Nabi tak suruh buat. Ataupun ahlul perpecahan. Orang-orang yang berpecah. Makna puak-puak. Ni kau ni puak ni, kau ni kelompok ni, kau ni kelompok ni. Macam-macam kelompok. Okey, satu. Satu. Ini kita dah maknanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni telah pun diguna pakai oleh sahabat. Siapa? Ibn Abbas. Di dalam menafsirkan ayat 106 daripada surah Ali Imran. Kemudian penyebutan istilah Ahlus Sunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama salaf. Ulama salaf tu apa? Ini kita dah ambil dah sebelum ni. Yang dikatakan salah tu dia, iaitulah 3 zaman tu lah. Sahabat, tabi'i, atba'ut tabi'in. Yang disimpulkan mereka yang hidup 300 tahun daripada zaman Nabi sampailah 300 tahun hijrah. Dipanggil apa? Salaf. Antaranya mana orang yang menggunakan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, yang lahir pada tahun 66 dan wafat pada tahun 131. Dia ni adalah seorang tabi'i, kibarut tabi'in. Mana orang yang pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat besar. Tabi'i dia ni. Dia dilahirkan pada tahun 66 Hijrah dan wafat pada tahun 131 Hijrah. Berasal daripada Basrah dan dia pernah berjumpa dengan kibarus sahabah iaitu Anas bin Malik. Dia pernah berjumpa dengan Anas bin Malik yang kita duk dengar hadis an Anas bin Malik. Anas itu adalah sahabat Nabi. Anas itu adalah sahabat Nabi. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani ini dia pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Maknanya dia adalah tabi'i. Sebab tabi'i itu ialah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat mukmin. Dia orang mukmin dan pernah berjumpa dengan sahabat. Ayyub As-Sikhtiyani dia kata, ni seorang tabi'i ni, apabila aku dikhabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Kenapa berat? Besarnya orang Ahlus Sunnah ni. Kita ambil dah sebelum ni, jangan lupa. Bila sebut Ahlus Sunnah tu sebenarnya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Orang yang menjauhi benda-benda bid'ah. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Jadi kata Ayyub As-Sikhtiyani dia kata, kalau aku dengar berita kata ada seorang Ahlus Sunnah meninggal, mati, aku jadi berasa satu benda yang sukar. Seolah-olah hilang satu anggota tubuh badanku. Berat kita. Maknanya nak tunjuk kata apa? Sayangnya dia kepada Ahlus
Ahlus Sunnah. Itu satu tabi'in. Seorang tabi'in lagi, nama dia Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama hadis yang sangat besar, masyhur. Banyak kitab-kitab tulisannya. Lahir pada tahun 96 dan mati pada tahun 161. 161. Dan dia adalah seorang ulama hadis yang sangat besar, tabi'in. Kerana dia pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Imam Syafi'i tak sempat mengaji kat dia, sebab Imam Syafi'i 150 kelahirannya. Tapi Al-Imam Ats-Tsauri ini, Sufyan Ats-Tsauri ataupun Ibnu Ats-Tsauri ini adalah seorang yang sangat jago dalam ilmu hadis. Dia kata kata Sufyan Ats-Tsauri, aku pesan ke hangpa, aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik. Ini perkataan orang yang kuat dengan hadis. Dia kata, aku pesan kat hampa supaya hampa ni duduklah, masuklah, jangan duk lari jauh daripada Ahlus Sunnah. Jangan duk benci Ahlus Sunnah. Jaga elok hubungan dengan Ahlus Sunnah. Pasal apa? Kerana mereka adalah al-ghuraba. Mereka adalah al-ghuraba. Apa maksud ghuraba? Maksud Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri al-ghuraba ni ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW, bada'al Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang dan dia akan kembali dagang, maka berjayalah orang-orang yang ghuraba, dagang. Sebut di sini pada Ahlus Sunnah itu ialah orang yang dagang. Apa maksud orang yang dagang? Mana orang yang ramai orang tak kenal. Orang ramai tak kenal. Orang ramai itu siapa? Ahlul bid'ah. Memang dalam dunia ni ramai ahlul bid'ah. Ahlus Sunnah tak ramai. Orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah tak ramai. Yang ramainya ialah orang yang suka benda-benda yang mengarut-ngarut dalam agama. Itu ahlul bid'ah. Yang tidak disuruh oleh agama itu dia pendak sangat. Suka menambah-nambah dalam agama tu ahlul bid'ah tu. Bukan ahlus sunnah lah. Yang kata ahlus sunnah ni orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah. Sebut kata sunnah dia terus pegang. Lain daripada sunnah dia tak mau. Tu ahlus sunnah. Ini kita ambil dah minggu-minggu sudah. Alangkah sedikitnya tu dia. Ni kata siapa ni? Bukan kata Zuhdi, tapi kata Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kata, alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita zaman lah ni kita kata dak, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ramai, sebab tu disebut jamaah. Kita duk ingat kata Ahlus Sunnah tu ramai. Sebab apa? Jamaah tu makna apa? Ramai. Sedangkan seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, apa dia kata? Dia kata al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Kita kena ingat elok. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah yang dikatakan jamaah itu ialah ma wafaqal haq. Yang dikatakan jamaah itulah ma wafaqal haq, yang menyamai kebenaran. Yang menyamai kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu berseorangan. Kita hidup di akhir zaman ni, kita seorang-seorangnya duk buat benda yang betul-betul sunnah. Orang lain semua pakat buat benda-benda yang menyalahi sunnah. Maknanya kita seorang lah. Walaupun kita seorang, kata Ibnu Mas'ud, kita dikira jamaah. Kita jamaah mari ke mana? Jamaah dengan para sahabat, jamaah dengan para tabi'in, jamaah dengan para atba'ut tabi'in. Sebab tu Nabi kata, fatuba lil ghuraba. Maka berjayalah, untunglah orang yang dagang. Begitulah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lahir pada tahun 96, mana masih ada lagi sahabat,
No, dia berjumpa dengan sahabat dan mati pada tahun 161. Dia kata alangkah sedikit, tak ramai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya Imam Al-Thawri pernah menggunakan perkataan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tu kita nak. Allahu Akbar. Sukarnya nak habaq kat orang, nak cerita kat orang di akhir-akhir zaman ni. Sebab pengaruh bid'ah tu banyak sangat. Perkataan-perkataan kita ni tak apa laku. Sekadar boleh dengar sebagai halua telinga je lah. Nak bagi sampai ke jantung hati tu sukar. Kecuali orang yang memang Allah nak bagi pada dia. Dia dapat. Kalau orang yang Allah tak bagi kat dia, dia dengar sat, dia pergi tang lain, dia dengar hal lain pula, menang hanu. Pasal hanu ramai. Sebab kita lebih kepada konsep ramai. Kita lebih kepada konsep apa? Ramai. Sedangkan Islam tak. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu ikut orang ramai, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Itu konsep dia. Tapi kita tak. Kita tak pakai konsep ramai. Ramai dulu pakai tu, duk buat ramai duk buat tu. Seorang dua ya. Kita pakai konsep tu. Sedangkan dalam Islam tak. Dia tak pakai konsep ramai. Yang pakai konsep ramai ni mari daripada barat. Okey, berapa dah? 1, 2, 3. Satu perkataan Ibnu Abbas, yang kedua perkataan Ayyub As-Sakhtiyani, yang ketiga perkataan Sufyan Ats-Tsauri. 3 dah. Maknanya telah digunakan perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Fudail bin Iyad, Allahu Akbar. Ini pun seorang tabi'i juga. Dia ni asal orang jahat ni. Fudail bin Iyad ni asal dia perompak. Penyamun. Asal dia perompak. Ni, Fudail bin Iyad ni adalah seorang perompak. Tabi'i. Ada satu kali tu dia nak merompak. Dia dengar seorang hamba Allah baca ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun wa katsirun minhum fasiqun. Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikri. Tak sampai masa lagi kah? Tak sampai masa lagi lah orang yang mengaku beriman kepada Allah bahasa khusyuk hati dia, bahasa takut jiwa dia dengan mengingati Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran. Ni macam kita ni. Lama lah kita duduk, tak berasa lagi kan nak takut Tuhan. Bila lagi? Bila lagi nak berasa takut Tuhan? Duk asyik dengan dunia ya. Sedangkan kematian itu semakin dekat dengan kita. Jadi, Fudail bin Iyad ni, dia dengar ayat ni, dibaca oleh seseorang, sambung lagi, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah mereka itu jadi macam ahlul kitab yang mengaji banyak berkamin, yang ada pada mereka itu kitab min qabl, sebelum ni. Fatala alaihimul amad, dan panjanglah masa yang mereka ambil duk study kitab, duk baca kitab, duk mengaji sana sini, duk dengar sana sini, ceramah sana sini duk dengar. Faqasat qulubuhum, namun begitu hati mereka menjadi keras. Tak boleh nak terima kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka dah study dah kitab-kitab yang turun sebelum ni. Macam tu juga di kalangan kita ni, berapa banyak dah kita dengar ceramah orang. Kita duk mengaji lama mana dah. Orang duk habaq macam-macam dah. Lama dah kita duk dengar. Allah kata, alam ya'ninil ladzina amanu. Tak boleh, tak sampai masa lagi kah kita nak berasa
Nak berasa takut hati kita kepada ancaman-ancaman yang Allah sebut. Macam tadi, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari kiamat nanti ada orang yang muka dia putih, ada orang yang muka dia hitam. Itu ancaman daripada Allah. Kata Ibn Abbas, orang yang muka dia putih itu ialah ahlus sunnah wal jamaah, dan orang yang muka hitam itu ialah ahlul bid'ah wal firqah. Tak berasa takut, tak berasa gerun ni jiwa kita. Duduk nak buat benda-benda yang dilarang. Benda-benda yang tak ada pun keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berasa lagi kah? Duk berasa nak turut orang ramai lagi kah? Duk berasa seronok lagi kah dengan benda-benda tu? Sedangkan tidak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah sia-sia Allah Taala hantar Nabi mari. Seolah-olah sia tu ya. Jadi Fudail ni bila dia dengar ayat tu, dia pun bertobat, berkalih. Bukan kita 90, bukan kita 180 darjah. Kalih terus. Terus dia mendalami ilmu agama dan akhir sekali dia adalah pakar dalam bidang agama. Jadi ulama besar, Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Kita nak ambil perkataan dia, tapi apa salahnya kita berkenalan dengan tabi'i? Kan? Apa kata Fudail? Dia kata ahlus sunnah. Berkata ahlus sunnah. Dia kata Fudail telah berkata ahlus sunnah. Maknanya dia telah menggunakan perkataan ahlus sunnah. Fudail bin Iyad kata telah berkata ahlus sunnah, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Disamalah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, laisal imanu bitamanni. Bukanlah iman itu angan-angan. Kalau orang tu duk angan-angan ya, dia tak buat dan tak ada keyakinan dalam hati dia, maknanya tidak ada iman. Dia cakap angan-angan ya. Kata Fudail bin Iyad, dia telah Fudail bin Iyad telah menggunakan kalimah apa? Ahlus sunnah. Fudail bin Iyad berkata ahlus sunnah, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Betul lah. Iman itu ialah satu benda yang meresap ke dalam jiwa kita, kemudian kita zahirkan dengan ucapan kita, kemudian kita zahirkan dengan anggota kita. Empat dah. Yang kelima, ada lagi seorang tabi'i. Bukan dia atba'ut tabi'i. Pengikut kepada sahabat. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Nama dia Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam Al-Khurasani Al-Harwi. Al-Khurasani mana orang Khurasan? Oh, Khurasan ni ke belah Parsi, ke belah ni lah, ke belah Iraq, ke belah ni lah Khurasan. Dan dia ni adalah seorang pakar dalam bahasa Arab. Ulama dalam bahasa Arab, pakar dalam bahasa Arab. Apa kata dia? Dalam muqaddimah kitabnya Al-Iman, dia kata dalam muqaddimah kitab dia Al-Iman, dia kata apa? Maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman, dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut ahlus sunnah dari yang demikian. Apa maksudnya? Panjang sangat soalan dia. Dia kata apa? Dia kata kalau hampa nak tahu tentang iman, dan kalau hampa nak tahu tentang perbalahan di kalangan masyarakat tentang kesempurnaan iman, dan kalau hampa nak tahu bahawa sesungguhnya bertambah dan berkurangnya iman, maka dia kata, dan engkau menyebut seolah-olah engkau teringin sangat nak tahu tentang iman ikut fahaman ahlus sunnah. Apa maksud dia? Maksud dia kata kalau hampa nak tanya tentang iman ni, maka aku nak jawab
tentang iman yang sebenarnya, iaitulah iman yang sebenarnya ialah iman yang difaham oleh Ahlus Sunnah. Makna sebab tu dia kata mana seolah-olah aku ikut aku, maknanya kalau hampa tanya tentang iman ni, maknanya bagi aku hampa nak tahu iman di sudut pandangan mana? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, bukan nak tahu iman di sudut orang lain. Di sudut puak-puak Khawarij ke, puak-puak Mu'tazilah ke, puak-puak Jabariyah ke, puak-puak Qadariyah, tak. Bukan. Kalau aku fahamnya, kalau hampa nak tanya tentang iman yang sebenarnya, iman itu yang paling betul sekali adalah mengikut apa yang difaham oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain benda tu semua tak betul. Aku nak habaq apa? Kan? Itu perkataan pada seorang lagi tabi'ut tabi'in, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Khurasani. Allah 5 dah. Yang keenam, Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan juga anak murid kepada Imam Syafi'i. Mula dia jadi anak murid, lepas tu jadi guru kepada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengiktiraf keunggulan Imam Ahmad dalam bidang hadis. Dia kata, antum a'lamu minni bi hadis. Kamu lebih bijak daripada aku tentang hadis. Bahkan banyak Imam Syafi'i banyak rujuk, tarik balik perkataan dia setelah dia berjumpa dengan dia, banyak tarik pandangan-pandangan dia. Dia tarik balik pandangan dia setelah dia berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata dalam muqaddimah kitabnya As-Sunnah, ada satu kitab Imam Ahmad nama dia As-Sunnah. Dia kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Inilah mazhab ahlul ilmi. Inilah mazhab ahlul ilmi, ashabul athar dan Ahlus Sunnah. Maknanya dia juga telah menggunakan perkataan Ahlus Sunnah. Kata Imam Ahmad, nilah, ni kena abang kat hampa, nilah mazhab Ahlul Ilmi, mana orang yang ada ilmu sungguh, dan Ahlul Athar, mana orang-orang yang memakai apa yang ditinggalkan oleh generasi pertama. Athar tu mana yang ditinggalkan. Siapa tinggal? Generasi pertama. Siapa dia? Sahabat, tabi'i dan atba'ut tabi'i yang dipanggil apa? Salafus salih, Ahlul Athar. Dan inilah Ahlus Sunnah, yang mana mereka ini dikenali sebagai pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhum hingga pada masa sekarang ini. Nampak tak? Pengiktirafan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kalau cara nak cari orang-orang yang betul-betul ilmunya betul, sahih, mereka itu ialah juga disebut sebagai Ahlul Athar, mana orang yang mengguna pakai kesan-kesan peninggalan generasi pertama. Itu Ahlul Athar. Dia ambil daripada mana ilmu, ambil daripada mana agama, ambil daripada generasi pertama. Siapa generasi pertama? Generasi salafus salih. Siapa mereka itu? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Juga mereka ini dipanggil sebagai Ahlus Sunnah. Dan mereka inilah sebenarnya orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul ikut para sahabat daripada mula zaman sahabat dulu sehinggalah sampai lah ni. Tak berubah. Tak terkesan dengan perubahan yang berlaku daripada satu zaman ke satu zaman. Tak terkesan. Kalau terkesan makna berubah ikut benda lain, bukan dia. Bukan Ahlus Sunnah. Yang kata Ahlus Sunnah ni, mereka tidak mengubah pendirian, amalan, kehidupan mereka sejak daripada zaman sahabat dulu. Zaman Nabi. Berapa? 6. Yang ketujuh, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari yang memiliki kitab tafsir yang besar, Tafsir At-Tabari. Ni imam, orang besar ni, ulama besar dalam bidang tafsir. Dia kata Ibn Jarir,
Adapun yang benar daripada perkataan tentang keyakinan bahawa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, maka itu merupakan agama yang kami beragama dengannya. Makna memang. Dia kata apa? Dia kata fahaman yang mengatakan ada orang mukmin yang kata orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, memang itu adalah satu keyakinan dalam agama kita. No? Memang dalam Al-Quran pada Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka mereka itu pada hari kiamat berseri-seri dan mereka dapat melihat Tuhan mereka. Bila tu? Di akhirat nanti. Ahli syurga lah. Dan kami mengetahui, kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari lagi, dia kata apa? Dan kami mengetahui bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak tak? Dia guna perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa penghuni syurga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis pun ada disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa orang mukmin akan melihat Allah Taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kata, apabila ahli syurga semuanya dah masuk ke dalam syurga, ahli neraka semuanya dah masuk ke dalam neraka, maka berjeritlah, melaunglah oleh orang yang melaung, fanada munadin, maka bersuaralah orang yang bersuara, dia kata, wahai ahli syurga, bersedialah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kamu nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Jadi ahli syurga semua pekat cengang-cengang, ada lagi kah nikmat yang lebih besar daripada apa yang kami dah kecapi. Berasa sonok dah duduk dalam syurga ni, ada lagi kan nikmat lain? Maka diangkat hijab. Diangkat hijab, maka terlihatlah mereka akan wajah Allah. Lalu mereka berkata, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Dalam Al-Quran pun banyak ayat yang cerita perihal nikmat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Contohnya, bagi orang yang melakukan kebaikan, maka bagi mereka itu kebaikan, iaitu syurga, wa ziyadah, dan lebih. Yang lebih itu maksud dia, kata Ibn Abbas, yang lebih itu makna dia ru'yatullah, mana melihat kepada wajah Allah. Itu kata Ibn Jarir At-Tabari, dia kata ikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, memang orang mukmin akan melihat Allah di syurga. Okey. Yang kita nak ambil di sini pada penggunaan istilah ahli sunnah wal jamaah juga digunakan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Okey. 7. Yang ke-8. Ada lagi. Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi. Ini pemilik kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ini pakar dalam akidah, ilmu tauhid. Yang wafat pada tahun 321 Hijrah. Berkata dalam mukadimah kitab akidahnya yang masyhur, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini kitab dia yang masyhur. Dia kata apa? Ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna dia juga menggunakan perkataan apa? Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, perkataan ataupun istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah lama digunakan. Bukan baru dah. Bukan digunakan oleh orang Malaysia konon-kononnya untuk menubuhkan satu persatuan ahli sunnah wal jamaah dah. Bukan baru dah. Istilah ahli sunnah wal jamaah ni telah digunakan, bahkan kita tengok yang paling awal sekali penggunaannya daripada siapa dia tadi yang mula-mula disebut, daripada Ibn Abbas. Di dalam menafsirkan ayat 106 dari surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kata Ibn Abbas,
maksud tabyaddu wujuh ay wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Diguna disebut tu. Yang dimaksud pula wa taswaddu wujuh iaitulah ahlul bid'ah wa ahlul firqah. Disebut secara jelas oleh Ibn Abbas. Begitulah juga di kalangan ulama-ulama tabi'in, di 3-4 orang tadi ni atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama di akhir-akhir ni Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Al-Imam At-Tahawi. Nah, dengan jelas disebut tadi. Maknanya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ringkasnya sesungguhnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan baru. Bukan satu rekaan baru. Ia adalah satu istilah yang telah diguna sebelum ini. Dengan penukilan tersebut, mana aku duduk sebut banyak tadi ni, maka jelaslah bagi kita bahawa lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dikenal di kalangan salaf. Mana generasi awal umat ini, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, lama dah. Dan para ulama sesudahnya, selepas pada tu, macam pada Al-Imam At-Tahawi itu lepas pada zaman salafus salih lah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, no? Itu dah lepas dah. Istilah Ahlus Sunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. Maknanya apa? Maknanya di kalangan kita kehidupan orang Islam ni, kalau hang tak jadi Ahlus Sunnah, hang jadi Ahlul Bid'ah. Dua tu ya. Tak ada tengah-tengah. Macam mana Allah Ta'ala buat penegasan dalam surah Al-Insan, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahus sabil, kami dah tunjuk kepada hampa jalan, imma syakiran, sama ada hampa nak jadi orang bersyukur, wa imma kafura, ataupun kamu nak jadi orang yang ingkar. Sama ada kamu nak terima ataupun kamu tak nak tolak. Sama ada kamu nak beriman ataupun kamu nak ingkar. Terpulang. Kali paksa orang. Tak boleh paksa. Apatah lagi manusia ada akal. Kan? Dia fikir kat ni, dia fikir kat ni, dia fikir kat ni, dia fikir kat ni. Kemudian orang pula duduk jolok. Keluar lagi. Terpulang. Kerja kita habaq kat orang. Lepas itu di sini dia kata apa? Istilah Ahlus Sunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. No? Dua tu sama ada kita nak jadi orang Ahlus Sunnah, mana yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi, ataupun kita nak jadi Ahlul Bid'ah, orang yang buat benda-benda yang Nabi tak suruh buat. Ada syubhah pula celah-celah tu. Kan? Ada mari pula. Tak ada modal dah nak ni, kata apa? Nabi larang tak? Nabi larang tak? Ini satu jam. Nabi tak larang pun. Tak ada hadis pun kata larang. Ni kita nak kena faham satu kaedah. Satu kaedah beragama. Dalam urusan ibadah ni, semua ibadah adalah haram. Tak boleh. Tak boleh kita beribadah kecuali yang disuruh. Itu kena faham elok. Dalam soal ibadah ni, kita tak boleh buat kecuali yang disuruh. Saya bagi contoh yang paling mudah. Kita nak kena faham. Saya bagi contoh yang paling mudah. Saya duduk sembang budak-budak begitu tadi. Bila difardukan haji? Haji ni bila difardukan? Muhammad? Tahun ke-6 Hijrah. Mana tahun ke-6 Hijrah tu Nabi duduk di mana? Di Madinah. Siapa yang Nabi tak buat siap-siap haji waktu duduk di Mekah? Kan senang buat haji di mana? Buat haji di Mekah tu. Dah mari ke Madinah nak kena patah balik pula. Allah Ta'ala ni nak berzalim Nabi ke? Siapa Nabi tak buat lagi? Nabi duduk di Mekah dah.
Orang tak ada lagi waktu tu. Tak dia buat siap-siap dia seorang, tak apa. Haji bukan gaduh ramai-ramai. Buat siap-siap. Pasal apa? Pasal apa Nabi tak buat? Pasal apa salihin? Allah tak suruh lagi. Allah tak suruh, sebab itu dia tak buat. Macam tu juga ada ibadat-ibadat yang lain. Nabi tak buat, melainkan setelah disuruh. Begitu juga kaedah dalam ibadah ni, kita tak boleh buat kecuali yang disuruh. Dalil daripada Nabi SAW sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu-satu amalan yang kami tak suruh, maka amalan itu ditolak. Maknanya mesti kalau kita nak buat ibadah, mesti ibadah itu adalah benda yang ditunjuk contoh oleh Nabi SAW. Kau nak semayang, semayanglah macam semayangnya Nabi buat. Tak boleh semayang lain pada tu. Kalau kita semayang lain pada tu, maknanya tak pakai. Itu kita nak kena faham elok. Itu konsep ibadah. Adapun dalam urusan kehidupan kita, semua benda adalah dibolehkan. Aslu syai' al-ibahah. Asal tiap-tiap sesuatu itu harus, kecuali yang diharamkan. Sebab itu dalam Al-Quran kita tengok Allah Ta'ala tak sebut kecuali benda-benda yang haram. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Disebut benda-benda itu saja. Kau nak sebut benda-benda halal je nak sebut. Allah Ta'ala sebut benda-benda yang tak boleh saja dalam urusan kehidupan. Yang lain-lain tu tak disebut. Mana boleh? Boleh. Tak ada masalah. Itu kita nak kena faham kaedah beragama. No, jangan kita terpengaruh sangat dengan syubhah yang cuba nak dipengaruh, yang nak pengaruh kita. Ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahawa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah muncul pada abad ketiga atau keempat Hijriyah. Konon-kononnya orang yang mula-mula mengasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dah. Kita tengok tadi bukti tadi ni. Perkataan yang keluar daripada siapa dia? Yang datang daripada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni hidup bila? Zaman Nabi lagi. Dia adalah seorang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang masyhur. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia orang yang bijak dalam tafsir berdasarkan doa Nabi SAW. Nabi doa untuk dia, bagi dia jadi orang bijak dalam bidang tafsir. Ibnu Abbas. Dan dialah mengucapkan perkataan tu. Dialah menafsirkan ayat 106 daripada surah Al-Imran yang berapa kali dah kita ulang. Kalau tak boleh lagi tak tahu. Pada hakikatnya Asy'ariyah tidak dapat dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah kerana beberapa perbezaan prinsip yang mendasar. Bahkan dia kata di sini, bahkan ditegahkan di sini bahawa hatta ahli Asy'ariyah yang konon-kononnya didakwa mereka itulah orang yang memulakan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, depa pun tak betul bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Yang pertama, Tahu kan? Tengok tahu sikitlah. Yang pertama, golongan Asy'ariyah mentakwil. Apa mentakwil? Mengubah sifat-sifat Allah Ta'ala. Sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti istiwa, wajah, tangan, Al-Quran, kalamullah dan lain-lainnya. Puan Asy'ariyah dia kata istaula. Sedangkan Allah kata istawa. Dia kata istaula, takwil, diubah. Dengan kalau ahli sunnah dia kata Allah Ta'ala sebut yadullah. Mereka mengatakan yadullah. Tetapi Asy'ariyah mengatakan qudrah. Ya, itu makna dia qudrah, takwil, diubah. Begitulah seterusnya. Yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam.
Tuan tahu tak ilmu kalam ni mari daripada mana? Rasulullah tak pernah ajar ilmu kalam ni. Ilmu kalam ni mari daripada Greek. Daripada bangsa Greek tu. Ilmu akal. Agama tidak boleh bersumberkan kepada akal. Agama berusuk kepada apa? Wahyu. Ini satu benda yang kita nak kena faham elok-elok. Agama bukan bersumberkan kepada akal, tapi agama bersumberkan kepada wahyu Allah. Sebab itu kalau kita tengok Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata law kana ad-dinu bir-ra'yi la asfal al-khawfi aula bil mas'i min a'la. Kalaulah agama itu bersumberkan kepada akal, kalaulah agama itu bersumberkan kepada akal, sudah tentulah tapak khuf itu lebih aula kita sapu daripada atas. Jangan tahu tak? Kasut kulit tu. Khuf. Tempat kita ni tak ada. Negara Arab ada. Negara-negara sejuk ada dia pakai. Bila musim sejuk dia pakai khuf macam stukin tapi dibuat daripada kulit. Stukin yang dibuat daripada kulit ada zip tepi tu. Yang bila kita berwuduk, kita masukkan stukin itu ke khuf itu, kita pakai khuf itu dalam keadaan berwuduk. Kalau kita batal wuduk kita, bila kita nak ambil wuduk tak perlulah kita basuh kaki. Kita memadai sapu di atas khuf itu. Dan sapu di mana? Sapu di atas. Bukan sapu di bawah. Pada ikut logik akalnya kena sapu di mana? Sapu di bawah lah, pasal kita kalau pijak kita kena di bawah. Tapi sebab sapu di atas. Sebab itu yang diajar oleh Nabi SAW. Itu tuan-tuan dan puan, agama bukan mari berakal, ikut sedak kita ya, berasa nak buat lagu ni. Semayang kita berasa nak baca derah, ganggu orang habis kita baca. Ganggu orang habis, itu bid'ah. Ada kalian sesungguh semayang baca derah, ganggu orang. Nabi tak ajar tu, bahkan ada hadis yang melarang. Janganlah duduk kacau orang. Kalau hang semayang seorang, pulun tu orang tak apa. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagh baina dhalika sabila dalam Al-Quran. Janganlah kamu menyaringkan semayang kamu. Dan janganlah terlalu sembunyi. Tapi pertengahan. Tuan, agama kita ni adalah agama yang cukup sempurna lah. Tak payahlah kita duk pandai tambah kok ni lagi. Takut nanti bala temu kita duk cari, kita duk ingat kita boleh benar yang baik, rupa-rupanya dah. Nabi SAW kata apa? Faqad kufitum. Faqad kufitum, dah cukup dah. Dan Allah sendiri berkata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku dah sempurnakan agama kamu. Kata sahabat Nabi kata, "Ma lam yakun dinu yawma idin fala yakunu din." Tidak, ya, kalaulah dulu bukan agama di zaman Nabi dulu, maka sekarang pun bukan agama. Yang dikatakan agama itulah yang dibawa oleh Nabi. Itu agama Nabi sungguh. Kan? Kalau kita duk bawa kau ni, bukan dia agama. Agama Islam adalah ori. Adalah ori. No? Dikatakan di sini golongan Asy'ariyah menyebutkan diri mereka dengan ilmu kalam. Kan? Sedang Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam. Sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam. Boleh tengok dalam kitab Al-Um. Perkataan Imam Syafi'i. Bahkan dalam Ar-Risalah pada ada disebut. Imam Syafi'i adalah seorang yang begitu tegas menentang ilmu kalam. No? Yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Kalau ada hadis-hadis yang sahih, yang menceritakan sifat-sifat Allah, mereka tolak. Sebab mereka memakai takwil. Mereka mentakwil sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan qiyas ataupun dipanggil analogi. Pakai fahaman yang menasarawak ya. Allah Ta'ala kita fikir tahu mana pun kita tak akan jumpa. Allah Ta'ala kalau kita fikir tahu mana pun tak akan jumpa. Sebab apa? Konsep yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sendiri sebut, dia kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak serupa. Kita buatlah gambaran kau mana tak serupa. Kita kalih kau mana tak serupa. Yang terbaiknya kita berpegang seperti mana Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang pada
kita mengisbatkan bagi Allah apa yang diisbatkan bagi dia, mana kita menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia, dan kita menafikan apa yang Allah Ta'ala nafikan bagi dirinya. Karena Allah Ta'ala lebih mengenali dirinya daripada kita. Pasal apa kita nak menafikan? Bila Allah kata dia ada tangan, tanganlah. Pasal apa nak tuduh pula ahlu sunnah kata tangan tu macam tangan kita? Tak. Bila kita kata tangan Allah macam tangan? Dan Nabi SAW tak pernah pun menghuraikan ayat tangan tadi ni. Tak ada. Cuba cari dia, sepotong hadis pun tak ada. Nabi menjelaskan, menghuraikan, menerangkan, bagi semang panjang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Lepas tu kita tengok dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut dah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih. Orang yang betul-betul mantap ilmu dia kata apa? Amanna bih. Kami beriman. Kalau Allah kata tangan, tanganlah. Kalau Allah kata istiwa, istiwa lah. Siapa kita nak kalih jadi istaula pula? Tak adakah Nabi sebut istaula? Kita pandai-pandai pula nak sebut istaula. Kalau Nabi tak sebut, tak sebutlah. Sebab Nabi lah orang yang mula-mula menerima wahyu dan difahamkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayana. Thumma inna alaina bayana. Nabi SAW lah orang yang mula-mula difahamkan oleh Allah. Siapa ni yang mula-mula mereka makna istaula, makna istiwa tu istaula? Mari pada mana? Ahlul kalam. Sebab tu Al-Imam Syafi'i mencerca ahlul kalam. Dia marah kepada ahlul kalam. Sebab apa? Bukan asal daripada Islam. Dia mari daripada Greek. Falsafah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kembalilah kepada hakikat agama asal kita. Bila berlalu masa yang panjang ni, maka sesuatu itu dia akan berubah. No? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutuskan pada tiap-tiap 100 tahun man yujaddid lahu dinahu, orang yang akan memperbaharui agamanya. Kenapa? Karena bila lalu masa panjang, manusia ni dia akan berubah. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ni bila berlalu masa yang panjang, mereka dah tak ingat. Mak kita waktu kita duduk dengan dia tu, kita ingatlah. Bila dia mati, lama-lama kita terlupa. Jadi satu ketika tu kita teringat balik. Itulah mana kena ada orang yang peringatkan kita. Begitulah agama ni. Jadi ingat bahawa sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu ialah orang-orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi. Dan orang yang menjauhi benda-benda bid'ah. Lawan bagi sunnah ialah bid'ah. Mana lawan bagi ahlu sunnah ialah ahlul bid'ah. Orang yang banyak sangat mengamalkan benda yang tidak diajar, tidak disuruh, tidak ditunjuk contoh oleh Nabi, itulah orang yang menentang ahlus sunnah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibekalkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberi kepada kita kekuatan untuk istiqamah, konsisten di atas sunnah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Allahumma hdina bihaddika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.